muhasabah diri. Muhasabah diri ni kita banyak menilai tentang rekod kita, rekod baik, rekod tak baik, untuk kita sedar di mana tempat yang kita patut baiki. Terutamanya rekod-rekod tak baik lah. Contoh sekalian tentang kemampuan kita bermuhasabah diri ni ada 3 level sebenarnya. Bagi orang yang terbaik sekali, dia sedar kesalahan dia walaupun belum dia beritahu. Dia sedar terlebih awal. Dia insaf. Ini cukup-cukup baik, paling bijak. Dia sedar dan dia menyedari sebelum ditegur, sebelum dia beritahu, dia berubah. Ini cukup-cukup baik. Mungkin kerana doanya, mungkin ada berbagai-bagai. Yang kedua yang agak kurang baik sikit, tapi masih bagus. Dia menyedari kekurangan, kesilapan, ketelanjurannya setelah ditegur. Mungkin dia rajin pergi dengan ceramah dan sebagainya. Maka dia, aku ni kena banyak berubah ni. Cukup, masih baik, masih bagus. Jangan jadi seperti kumpulan yang ketiga. Iaitu, dia tak tahu kata dia tu dah terlanjur banyak. Dia tak sedar diri. Orang tegur dia tak nak dengar. Ceramah pun dia tak nak pergi. Dia rasa dia lebih tahu daripada orang lain. Dan dia tak dengar cakap orang lain. Sebarang ajaran semua tak masuk. Ini dipanggil dalam istilah bahasa Arab jahil murakkab. Maksud jahil murakkab 2 kali jahil. Yang pertama dia tak tahu. Kata dia tu tak tahu. Dia tak mengaji. Yang pertama dia memang tak tahu. Dia tak belajar, tak tinggi, semua sikap dia yang ego. Yang kedua dia tak tahu. Kata dia tak tahu. Benda dia tak nak belajar. Sebab dia kata orang lain tu semua salah dia yang betul. Ini pun paling teruk. Sampai peringkat yang ketiga ni susahlah nak berubah. Minta jauh daripada sikap yang ketiga ni. Jadi apabila kita dah mengakui iman kita boleh meningkat dan boleh berkurangan, maka kita kena buat strategi untuk meningkatkan iman kita. Ulama-ulama telah kena pasti sekurang-kurangnya ada 4 strategi yang patut kita buat. Saya ringkaskan saja. Yang pertama, tingkatkan ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan agama ini. Sekurang-kurangnya kita belajarlah elok supaya amal kebajikan kita bertambah elok. Di mana macam mana cacat kita belajar. Sebab hadis kata, sepatah ilmu yang kamu belajar boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Lebih baik kamu bangun qiyamul lail semalaman dan keadaan fikiran kamu kosong. Jadi cukup-cukup baik menambahkan ilmu pengetahuan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Buatlah macam mana pun. Saya pernah beri contoh, kalau seorang ahli sains yang dapat penemuan-penemuan yang merapatkan hubungannya dengan Allah, maka dia kuat imannya. Terdapat 9 atau 10 lebih saintis-saintis besar dunia yang telah menganut Islam semata-mata kerana dia berjumpa dengan fenomena-fenomena yang mengagumkan dalam Al-Quran. Seperti the stages of human creation di dalam kandungan perempuan. Semua sumber daripada kehidupan ini ialah daripada air. Bagaimana air masin dengan air tawar tak boleh bertemu. Dan semua benda ni ada pasangan. Ini dalam pengetahuan sains baru tahu dan kemudian dah. Tapi Al-Quran dah lebih awal kerana mereka, ilmu pengetahuan mereka membantu mereka menjadi orang yang beriman. Dan galibnya orang macam ni imannya lebih kuat daripada orang yang keturunan secara semula jadi macam kita ni. Itu yang pertama. Yang kedua, sikit sebanyak ilmu yang kita ada tu kita kena beramal. Beramal dalam mengikut ilmu dia lah. Cuma amalan-amalan sendiri adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan hubungan amal ibadahnya. Tingkatkan amalan dia, pastikan amalan itu semua elok. Bukan mesti banyak, tuan-tuan sekalian. Amalan yang tepat, yang betul. Bukan amalan yang banyak tapi tak tepat, tak betul kerana kurang ilmu. Sebab itu kaitan yang pertama dengan yang kedua ni penting. Yang pertama, ilmu untuk menjamin benda itu betul. Yang kedua, amalan tadi supaya tidak terkeluar daripada skema amalan yang betul. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, amalan ini menyentuh unsur ketiga dalam iman. Yang pertama, percaya. Saya sebut tadi. Yang kedua, mengaku dengan mulut. Yang ketiga, amalan. Amalan inilah yang orang nampak. Sejauh mana benda itu ada betul-betul peningkatan. Bukan kita buat kerana orang. Tapi boleh diletak markah tinggi atau rendah. Kerana dia buktikan dengan amalan perangai dan termasuk dan lain-lain. Dalam Al-Quran mengikut kajian ulama, ayat amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dan mereka buat baik amalan. Secara plural. Secara singular, amana wa amila salihat. Dia beriman, dia buat baik. Secara singular. Digabungkan tak kurang daripada 80 tempat dalam Al-Quran. Bermakna iman tak sempurna kalau tanpa amal. Amal tak akan diterima kalau tanpa iman yang betul. Itu maknanya.
Yang ketiga, banyak berzikir. Berzikir sini bukan berzikir secara formal dengan biji tasbih dan sebagainya. Banyak menyebut kebesaran Allah. Maka zikir-zikir maksurat yang kita amalkan itu dengan kita yakin sepenuhnya. Ya anak-anak dan diam ya. Kita yakin betul-betul segala zikir-zikir itu semua boleh membawa kepada ketenangan dan kita beramal itu elok. Dan zikir ini juga tuan-tuan sekalian bukan sahaja kita berzikir secara formal begitu, tapi kita mengingati kebesaran Allah. Walaupun mulut tak bunyi, kita berzikir, itu juga dikira kita berzikir. Jadi berzikir ni ingat kepada Allah. Dan macam kita masuk bilik air, kita nak buang air, kita makruh kalau kita bercakap sebut Allah, bahkan boleh jadi haram. Tapi mengingati Allah masih wajib. Jika kita sedar, jangan sengaja nak lupakan Allah dalam bilik air. Masih wajib. Jadi kalau kita banyak mengingati Allah, dia menjadi pelindung daripada kita melakukan maksiat. Banyak. Sebab itu dia katakan, siapa yang solatnya tidak dapat mencegah dia daripada perbuatan mungkar, maka solat itu tidak diterima solatnya. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar la salata lahu. Sesiapa yang solatnya tidak dapat menghalangnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada solat kepada dia. Solat yang lalai, solat yang tidak dapat mengingatkan dia kepada kebesaran Allah. Jadi solat itu solat yang tak diterima oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, banyak bertafakur. Bukan bertafakur tunduk seperti tafakur orang bukan Islam, bukan itu. Tafakur yang banyak kita mengkaji, kita banyak menilai segala fenomena alam yang ajaib, yang kagum ini, yang membawa kita mengkagumi dan membesarkan Allah. Macam ni misalnya, kita mengkagumi penemuan handphone ini. Dianggap orang kata penemuan yang paling agung di abad ini ialah handphone. Ada keluar dalam viral kan. Sebab dengan handphone itu lagi canggih, boleh buat semua perkara, tak payah duduk di rumah je. Nak tengok TV boleh, nak tengok hiburan boleh, nak bayar apa semua boleh, nak buat apa semua boleh dengan handphone. Nak pergi ke mana pakai voice apa semua dengan handphone. Maka penemuan di abad ini yang paling canggih, yang telah mengenepikan surat khabar, mengenepikan surat menyurat ke kampung, sehingga orang boleh berseorangan dalam bilik berjam-jam pun dengan ini saja. Hebat handphone. Tapi kalau orang yang cerdik, dia bukan mengkagumi handphone, tetapi dia mengkagumi penciptanya. Siapalah yang buat handphone sampai macam ni? Itu orang yang cerdik. Begitulah tuan-tuan sekalian kehebatan alam sekitar. Kehebatan alam yang Tuhan buat ni, kecanggihan alam ini, kalau banding dengan handphone ni, apalah handphone ini? Kehebatan alam yang serba canggih, langit yang tidak bertiang Tuhan sebut. Tuhan turunkan air, banjir sampai boleh menenggelamkan di negeri China sampai pernah 30 juta kawasan, 30 juta orang tenggelam dengan banjir di China. Air datang daripada mana? Air disimpan di udara aja, boleh. Maka kecanggihan alam yang macam ni, matahari tak pernah naik daripada sebelah barat, berbagai-bagai kecanggihan alam macam ni. Dan Tuhan sebut dalam ayat Quran cukup banyak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan penciptaan malam, siang dan sebagainya, petanda kepada orang yang bijak pandai, yang mengkaji. Siapa dia orang yang bijak pandai ni? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu mengingati Allah dan bertafakur dan memikir kebesaran Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia tidur, dalam keadaan dia duduk dan sebagainya. Wa yatafakkaruna, ni ayatnya. Dan mereka terus memikirkan kecanggihan alam ini semua. Fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini semua sia-sia. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan bertafakur macam ini, kita mengkagumi alam hebat ini, membawa kata kita lebih mengkagumi penciptanya, Allah. Dan itu paling asas di dalam pahaman tauhid. Dalam pendekatan Asy'ari Maturidi, bagaimana kita membuktikan sifat-sifat Tuhan, maka disebut baru alam ini, baru alam ini, baru alam ini. Ya tak? Itu membuktikan segala sifat-sifat Allah tadi terbukti dengan baru alam ini. Tapi dia tak ulas sajalah. Jadi begitulah kita mengkagumi handphone ini, tidak memadai kalau kita tidak mengkagumi penciptanya. Itu baru handphone. Maka kita mengkagumi alam semesta ini, yang boleh membawa kita mengkagumi Allah setelah kita berfikir macam itu. Itu asas kepada pemikiran tauhid yang mendalam.